Ini daripada Nuris Rose Jerry. Yes kakak, ramai lagi orang goyang kaki bini buat kerja rumah. Macam Dan ni alhamdulillah sama-sama. Kadang-kadang Dan lagi banyak masak dari bini Dan. Ni orang Jateng cakap ni Okey, so masih ramai lagi lelaki yang goyang kaki walaupun lelaki muda atau generasi muda ni lebih alert. But pada pendapat akak, betapa pentingnya perempuan itu menjadi cerdik bila mula-mula kahwin tu, terus cakap daripada awal. Jangan memanjakan suami dan beritahu apa yang perlu dibuat. Kongsi bersama-sama. Daripada awal perkahwinan lagi penting untuk sama-sama buat kerja. Macam daku kesilapan yang daku buat ialah daku memanjai suamiku. Daku cuba untuk menjadi seorang ibu yang baik, dengan menjaga anak-anak kecil, anak tiriku setiap kali datang tu kan. Tapi niat daku tu telah membuatkan suamiku itu tak adalah nak kata dia malas, tapi dia tidak serajin dululah seperti dah mula-mula kahwin dengan dia. Dia boleh kemas rumah, dia boleh masak. Tapi he's still a good husband. Cuma itulah dia segi, especially bila anak dah besar, lagilah kerja rumah ni memang tak adanya dah. Nak turun vacuum rumah, jangan harap. Nak basuh pinggan, tak ada. Kalau basuh pinggan tak ada nak basuh pinggan dia. Masuk dalam mesin. Kalau mesin tu tengah run, mesin pinggan ni kan, kalau mesin tu penuh, dia letak yolah dalam sinki, tak ada orang nak basuh. Itulah lakiku tu, itu je lah. So wahai adik-adik semua, masa kahwin tu, mula-mula kahwin, jangan nak pandai-pandai sangat nak jadi isteri misali. Sebab niat anda untuk menjadi isteri misali itu akan membuatkan laki anda menjadi seorang suami yang tidak bertanggungjawab, kerana melupakan tanggungjawab dia kerana anda telah spoil dia daripada awal perkahwinan itu. Jadi be smart, dear ladies. Don't be like certain people like me also. So itu dia. Ini daripada Aziz. Jade macam Avril Lavigne versi budak lah. May Allah always is your family, Kak. Amin ya rabbal alamin. Aziz, ramai orang yang kata Jade ni macam Avril Lavigne. Daku sebagai mak ni, daku puas lah aku telek-telek muka budak tu. Aku tak tahu part mana yang sama macam Avril Lavigne tu. Is it because Asian eyes tu ke? Avril Lavigne pun ada sedikit Asian eyes ke sebab muka runcing ke? Wallahualam. Tapi aku tak dapat mana yang macam Avril Lavigne tu. Anyway, thank you. Kita ada tetamu undangan yang nama dia Shiny. Dia datang dia nak apa ni? Sayang tengok apa ni? Tengok dia sayang ni. Hey, hello. Hello, aku dah panggil, aku datanglah sini. Hello. Shiny. Ini dia, kita punya guest. Tapi dia Ana Syifa ni masalahnya mengacau. Kucing tu jadi takut dengan dia. Budak tu. Jangan tanya kenapa ada seat kereta dalam homestay ni. Aduh. Laki aku buka-buka seat kereta sebab dia nak gunalah kereta dia tu kan, nak kurangkanlah space sikit. Jadi dia pun buka lah. So letaklah dalam homestay. Mama punya sejadah tu. Hello, sejadah angkat. Ketika dah aku buat video ini, kami berada di homestay sebab dah aku decided to tidur kat sini lah bersama anak-anak daraku lah sekali-sekala. Jadi ini daripada Anon Subject. Salam keluarga Puan Light.km. Waalaikumsalam sahabatku Anon. Harapan semoga semuanya baik-baik saja. Ramai peminat-pinat di belakang tabir. Aduh. Terima kasih sahabat kata peminat pakai tabir. Sudah outdoor ni pun elok juga. Terima kasih kerana sudi meluang masa berkongsi pandangan dan pengalaman dalam pelbagai subjek walaupun kesibukan sebagai seorang ibu, isteri, YouTuber dan sebagainya. Semoga dipermudahkan segala urusan, diluaskan rezeki serta diberi kesihatan yang berpanjangan. Amin ya rabbal alamin. Semoga sahabatku sekeluarga Anon Subjek ini pun dirahmati dan dilindungi sekeluarga. Terima kasih kerana sentiasa memberi kata-kata yang baik-baik, akhlak yang macam ni lah yang kita harus ikuti. Kita ketuk rumah orang, kita cakap elok-elok. So daku dengan orang yang macam ni, sentiasa cakap-cakap baik ni adalah menjadi contoh kepada daku juga untuk cakap yang elok-elok. So sahabatku Anon Subjek, terima kasih sahabatku. Ini daripada Syah Reza Jabbar. Ini komen setia ni.
yang senantiasa komen di Instagram, di YouTube. Memang Syahriza ni selalu komen dan berkongsi juga. Ni bapa yang sangat hebat ni, selalu nak guna nak cuba resepi untuk anak perempuan dia. Betapa baiknya, tak pernah aku jumpa bapa macam ni kau. Syahriza kata selalunya macam itulah Kak Nur, budak perempuan dia mature lebih cepat daripada budak lelaki. That is so true. Budak lelaki maturenya lambat sikit. That is so true. Contohnya budak Ida kat sekolah dia, budak perempuan dah bosa-bosa. Yang jantan-jantan ni macam jekonyet, macam kanak-kanak Raibina, tak bosa-bosa. Itulah, betul lah. In terms dari pemikiran pun, budak perempuan lagi mature. Contohnya di rumah ini. Orang pandai. Contohnya 19 tahun dengan 15 tahun. 15 tahun lagi mature sikit. Betul tak? Okey. Ini daripada Aidan the Lover Boy. Oh, 2 year susah botol akak nak sobot nama kau ni jangoi. Kat Perancis memang malam masih cerah ke? Kenapa gitu ya? Kat Perancis masih malam sebab sekarang ni summer. Dia start spring je makin lama waktu siang. Contohnya bila spring tu pukul 10 malam baru gelap. Sekarang ni summer dia makin cepat sikit lah, 9.30 malam baru digelap macam tu ya. Aiden, memang kita. Dan begitulah. Kalau time winter pula jadi cepat. Contohnya kalau time winter tu dia start daripada bulan 11 tu ya, autumn. Bila autumn tu start bulan 10 kot, dah makin pendek waktu panjang, waktu harinya, waktu siangnya. Jadi bila winter masuk winter, pukul 4, seawal 4.30 dah terang. Dah gelap. 4.30 dah gelap. Contohnya 8.30 pun tak terang-terang. 4.30 dah gelap. So tak banyak benda yang boleh dibuat sewaktu winter gitu. Akan tetapi waktu tidur tetap sama je. Cuma bila nak bersia-sia kat luar tu terbantutlah kan dengan cuaca yang sejuk. So itu adalah jawapan kepada Aiden. Sodap yang nama Aiden kot. Aiden. Terbatuk-batuk kan si Aiden ni, aku sobot-sobot nama dia ni Ini adalah komen daripada Jirun22. Rasanya Jirun ni baru subscriber yang baru kot. Kenapa akak tak berhubung dengan bekas isteri suami akak dan hubungan akak dengan ibu anak tiri baik ke? Kenapa tidak berhubung dengan bekas isteri? Dulu mula-mula kahwin, yang pertama tu dia duduk dekat-dekat je. Jadi mau tak mau kita kita bila berdepan-depan kita elok lah kan. Tapi belakang-belakang bila bukan physically jumpa ni, ada masalah sikit. What I can say, aku dah kata dah aku cuba untuk tidak cerita keburukan orang lain. What I can say that some people, kita buat baik macam mana pun ianya tidak dihargai. So itu yang akak boleh cakap setakat ini untuk berkenaan dengan bekas isteri dan juga dengan anak tiri. In general, anak tiri ada datang rumah seperti biasa. Kita layan macam biasa. Orang hargai atau tidak hargai kita, itu kita serahkan pada Allah. Itu je saja yang akak boleh cakap. Okey, biasa mak atau bapa tiri sering digambarkan sebagai jahat. Akak setuju? Ya, setuju. Itu adalah yang selalu kita dengar ya. Memang selalu kita dengar. Daku ada mak tiri pengalaman dengan ni nak cakap baik pasal orang lagi ni aku tak suka. Tapi what I can say is daripada mak tiri, seperti yang aku katalah dalam video-video sebelum ini, Daku pernah mempunyai tiga mak tiri selepas arwah mak aku meninggal. What I can say that I miss my mother, and there is no one that can replace my mother, the love of my mother. There's no one can replace. Tak akan jumpa orang yang akan sayangi kami sebagaimana mak menyayangi kami. Tapi what I can say, mama yang buat masa ni mak tiri kami yang terbaik ini adalah yang terbaik. Mak tiri kami yang terbaik so far. Alhamdulillah. Ni Jirun ni 22 ni, Jirun 22 ni banyak dia komen ni rasanya subscriber yang baru kot. Dulu akak memang tak bertudung ke, dan sejak bila mula berhijab? Ya, Daku tidak bertudung. Daku mula menjinak-jinakkan diri dengan berhijab ni. Walaupun even sekarang ni bukan fully hijab, Daku banyak guna pakai tudung dengan scarf ya bila duduk kat sini. Kalau balik Malaysia memang full Daku pakai tudung lah kan. Ada beza bertudung, ada beza tutup aurat ya. Tak semestinya tutup aurat itu kena pakai tudung
Jadinya Daku mula berjinak-jinak pakai tudung bila Daku sudah nak masuk dekat umur 40-an ini. Dan bila masuk 40-an itu sudah cuba sedikit demi sedikit untuk menutup aurat lah kan. Jadi dulu Daku free hair. Daku rasa kalau Daku pakai tudung tu tak ada jodoh dengan suamiku kot. Sebab yelah kita masa tu jahil. Dan orang putih ni in general kalau yang baru mengenal Islam ni dia akan prefer orang yang free hair kot. So I was free hair sebab itulah jodohku dengan dia. Jadi bila Daku start kenapa aku melalut cerita pasal ni pula. Dulu Daku tak pakai tudung. Ini masih lagi dengan Jirun, akan nak akad jodoh orang Malaysia juga atau tak kisah dengan orang mana pun atau nak dengan orang Perancis juga. Kalau seboleh-bolehnya nak dengan orang yang Malaysia lah supaya anak-anakku boleh pack their bag and balik kampung, ya. Ataupun tapi seperti yang Daku akak pernah cakap sebelum ni kan, kita hanya mampu merancang, ya, Allah yang tentukan. Tapi seboleh-bolehnya nak dengan orang Malaysia. Tapi kalau dapat dengan orang Perancis ke tak kira negara mana, asalkan mereka mengamalkan cara Islam dan percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, mengamalkan Al-Quran, itu Daku tak kisah walau apa pun bangsa mereka, tidak menjadi masalah. Yang paling penting adalah, ni apa benda ni? Hey, orang tahu buat video, kenapa kau? Ida, On va pas sortir cookie. tu peux arrêter? Jadi, memang berharap kahwin dengan orang Malaysia, akan tetapi priority number one adalah mengamalkan Islam, betul-betul mengamalkan, bukan hanya Islam by name saja. Kalau orang tu contohnya macam suamiku yang suka dengan anakku atau suka dengan anak lelakiku ke, kena make sure lah kita doalah yang bertemu dengan orang yang betul-betul menyintai Islam, menyintai Allah, yang mengamalkan hidup secara Islam yang sebenar-benarnya. Itu adalah kriteria yang paling penting. Seperti yang dah aku kata, tak kisahlah, seboleh-bolehnya nak orang Malaysia, tapi orang Malaysia saja, bukan saja orang Malaysia, tapi mengamalkan cara hidup Islam yang sebetulnya untuk bimbing anak-anakku. Sebab ramai je orang Malaysia, orang Melayu, nama je Islam, tapi cara hidup tidak melambangkan agama mereka macam tu. Daripada Pro of Reader 81, macam mana kalau Adam ended up kahwin atau dating Minah Saleh dari France atau USA atau orang European? Memang Daku kurang berkenan, ya, dan Daku selalu beritahu dia, sentiasa ingatkan dia. Bagi contoh ayah dia pengalaman kahwin dengan orang putih kan. Dengan harapan ianya menjadi pengajaran kepada anakku Adam Daniel ini supaya tidak memilih daripada orang-orang ini. Tapi andainya ianya telah tertulis dengan harapan Adam ni iman dia cukup kuat untuk dapat bimbing isterinya itu menjalani perjalanan sebagai seorang Muslim yang sebenarnya. Sebab pengaruh mak adalah sangat kuat. Jadi kalau dia tidak dapat bimbing isteri dia tu, memang anak apa akan jadi dengan cucu-cucu aku nanti. So itu adalah risau. Tapi kita sebagai seorang Islam, kita mampu berdoa sepenuhnya kepada Allah, dan insya-Allah Allah akan makbulkan, Allah akan berikan yang terbaik. Jadi kita berdoa dan mengingatkan anak kita tentang impact dia kalau dia membuat keputusan untuk berkahwin dengan orang putih. Aduh, aku nak ketawa. Tiba-tiba aku tergelak besar bila aku baca komen daripada seorang ni Syahrudin. Aduh. Okey, Adam dengar ni, ya. Okey, korang jawab siapa ya? Dengar ya. Yang paling banyak kena flying slap siapa, puan? Si Adam. Dia pun mengaku dia. Betul lah. Yang selalu kena flying slaps tu adalah Adam. Bukan dia flying slaps betul-betul. Yang gurau-gurau. Kita gurau kan cara membanjir dengan dia. Alah, ngado-ngado. Tapi baring juga kat katil lomak dia. Ngado-ngado je lebih. Flying slaps kan pelempang baut tu tau. Kalau pelempang baut tu dah macam tu. Ini macam ni je kot. Bukannya main-main. Bukannya serius. Ngado-ngado. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan tekan notification button. Merci beaucoup.